Oke, para pelajar, sila buka buku kerja gerak gempur sains tingkatan 5, muka surat 35. Hari ini kita akan membincangkan soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji kesan kehadiran makin terhadap kadar tindak balas. So, eksperimen ini adalah tentang kesan kehadiran makin terhadap kadar tindak balas. Seperti yang cikgu selalu cakap, selalu cikgu ingatkan, sila garis kata kunci. Okey, cari perkataan mengkaji. Okey, selepas perkataan mengkaji itu biasanya kata kunci yang boleh membantu kamu untuk menjawab soalan. Okey, jadi kesan kehadiran makin ini adalah boleh ubah dimanipulasi. Okey, sebab ada perkataan kesan di situ. Jadi itu menunjukkan boleh ubah dimanipulasikan. Kemudian terhadap kadar tindak balas. Ini kadar tindak balas pula boleh ubah bergerak balas. Apakah itu makin? Okay, sebelum kita ke soalan, kita ulang kaji dahulu sedikit apakah itu makin. Jadi makin ini sebenarnya bahan yang boleh, bahan yang dapat meningkatkan kadar tindak balas. Di mana apabila makin digunakan dalam sesuatu tindak balas, kadar tindak balas tersebut meningkat. Jadi pada soalan ini juga ada dua gambar rajah yang disediakan. Gambar rajah A dan juga gambar rajah B. Dan pada gambar rajah A, melibatkan tindak balas ketulan zinc dan juga asid hidroklorik cair. Manakala gambar rajah B melibatkan tindak balas ketulan zinc dan juga asid hidroklorik cair ditambah dengan larutan kuprum sulfat. Jadi larutan kuprum sulfat inilah sebenarnya bertindak sebagai makin dalam eksperimen ini. Dan kadar tindak balas ini diukur menggunakan massa. Ada gambar jam randik. Alright. Massa yang diambil apabila 30 cm padu gas hidrogen telah dikumpulkan di dalam buret direkodkan dalam jadual. Jadi ini adalah jadual soalan. Dan untuk soalan A, kita lihat soalan A dahulu. Lengkapkan jadual. Jadi kalau kamu lihat pada jadual ini tidak lengkap. Ada ruangan untuk kamu menulis jawapan. Jadi kamu dikehendaki untuk melengkapkan jadual. Jadi kita akan lihat jawapan daripada gambar rajah yang ditunjukkan pada jam randik. Jadi untuk gambar rajah A, bacaan menunjukkan 48. 48 saat. Manakala untuk gambar rajah B, jam randik menunjukkan bacaan 25 saat. Pada paparan cikgu ini jam tidak kelihatan jelas. Jadi kamu kena lihat betul-betul pada buku kamu. Gambar rajah cikgu kurang jelas. Jadi jawapan untuk jam randik tadi untuk soalan A adalah 48 saat, manakala B tindak balas antara ketulan zinc, asid hidroklorik cair dan juga larutan kuprum sulfat 25 saat. Untuk soalan seterusnya hipotesis. Jadi cikgu berulang-ulang kali cakap hipotesis adalah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas secara khusus, secara spesifik. Jadi tadi kamu sudah kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas.
yaitu kehadiran mangkin dan juga kehadiran tindak balas. Jadi sekarang kamu kena bentuk ayat hipotesis untuk menghubung-kaitkan kehadiran mangkin dan juga keadaan tindak balas. Jadi untuk soalan ini, oke, kita gunakan cara jika maka. Oke, jadi jika mangkin, oke, jika mangkin hadir ataupun digunakan, maka kadar tindak balas sesuatu bahan, oke, sesuatu bahan meningkat. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk hipotesis. Oke. Kemudian soalan seterusnya, soalan C, apakah faktor yang ditetapkan? Jadi faktor yang ditetapkan adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi untuk pemboleh ubah dimalarkan, kita lihat semula rajah. Pada gambar rajah, cari bahan yang ada persamaan. Oke, persamaan pada bahan pada gambar rajah E dan juga B. Oke, contohnya persamaan dari segi jisim ataupun isi padu. Oke, pada gambar rajah E, kalau kita lihat ada asid hidroklorik cair. Pada gambar rajah B pun ada asid hidroklorik cair. Jadi persamaan pada asid hidroklorik ini kalau kita lihat adalah pada isi padunya. Oke. Jadi jawaban untuk faktor yang ditetapkan adalah isi padu asid hidroklorik cair. Oke, yang ditetapkan adalah isi padu asid hidroklorik cair. Kemudian ada disebut tadi pada gambar rajah asid hidroklorik cair. Jadi perkataan cair ini menunjukkan kedua-dua rajah tadi menggunakan kepekatan asid yang sama. Oke, jadi kepekatan asid juga adalah faktor yang ditetapkan. Alright, kita lihat soalan D. Soalan yang terakhir. Namakan satu produk harian. Oke, produk harian yang menggunakan mangkin. Oke, untuk mempercepatkan tindakannya. Jadi produk ini sebenarnya setiap hari kita gunakan, yaitu sabun pencuci pakaian. Oke, jadi sabun pencuci pakaian sebenarnya mengandungi mangkin.